Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurisha Alia binti Zulkifli ingin membentangkan tentang tajuk aplikasi kaedah rasam Uthmani dalam Al-Quran Al-Karim. Saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 1 hingga 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم Sadaqallahul Azim. Seterusnya saya akan menghuraikan kaedah rasam Uthmani daripada surah Al-Imran. Untuk ayat yang pertama, pada kalimah alif lam mim terdapat tanda mad di atas huruf lam dan mim. Yang ini bermaksud dibaca dengan 4 ataupun 6 harakat. Seterusnya, di hujung kalimah alif lam mim terdapat satu bulatan yang berhias yang terdapat nombor di dalamnya. Bulatan ini menunjukkan penghujung ayat. Jadi apabila terdapat bulatan ini, kita haruslah menghentikan bacaan dan mengambil nafas baru untuk menyambung bacaan pada ayat yang seterusnya. Seterusnya, Allahu merupakan lafaz jalalah, iaitu dibaca dengan 2 harakat dan dengan bacaan yang tebal. Kerana Allah bukannya Allah, tapi Allah, begitu. Kemudian lam alif iaitu la, di atas huruf alif terdapat simbol mad, tanda mad. Apabila terdapat tanda mad di atas alif ini, maka bacaannya haruslah dipanjangkan sebanyak 4 ataupun 6 harakat. Seterusnya, kalimah ilaha. Kalimah ilaha di sini terdapat huruf alif kecil di antara huruf lam dan juga huruf ha. Jadi apabila terdapat alif kecil itu haruslah dibaca panjang sebanyak 2 harakat. Kalimah seterusnya adalah wal hayyu. Wal hayyu terdapat huruf alif tetapi di atasnya terdapat tanda hamzah wasal. Apabila terdapat tanda hamzah wasal di atasnya, maka haruslah huruf alif itu tidak berfungsi ketika menyambung bacaan, tetapi ianya hanya berfungsi apabila kita memulakan bacaan pada huruf alif ini, iaitu al-hayyul qayyum, tetapi tidak berfungsi apabila kita memulakan pada wal hayyul qayyum. Seterusnya, untuk ayat yang ketiga pula, alaika. Kalimah alaika ini huruf lam dengan ya ini tandanya sukun. Jadi apabila lam berjumpa dengan ya yang bertanda sukun, ia akan menjadi maklin. Maklin ini dibaca dengan bacaan yang lunak dan juga lembut. Kemudian musaddiqan lima, huruf qa huruf qa dengan alif ini berbaris tanwin, iaitu berbaris 2 di atas, berjumpa dengan hukum yang bersabdu ataupun syaddah, lam yang ada syaddah, lalu ianya diidgham bila gunnah. Jadi bacaannya dibaca jelas tanpa dengung. Kemudian kalimah at-taurat. Jadi huruf alif ini terdapat di atasnya tanda wasal lagi. Jadi ianya dibaca jelas tanpa dengung. Kemudian wal injil. Wal injil ini huruf sebelum huruf yang terakhir, iaitu huruf ya, merupakan mad asli. Mad asli ada alif waw ya. Jadi apabila terdapat huruf mad asli sebelum huruf yang terakhir, maka
dibaca panjang 4 ataupun 2 harakat. Seterusnya, ayat yang keempat, min qablu, min qablu, huruf nun berjumpa dengan huruf qaf menjadi ikhfa hakiki, iaitu dibaca dengan 2 harakat. Seterusnya, huda, huda, walaupun pada huruf ya, kita nampak huruf ya tapi tidak bertitik, ia bermakna di sini berlakunya ibdal, iaitu ibdal alif dengan ya. Kerana huruf ya ini menggantikan tempat huruf alif, namun ianya masih dibaca dengan bacaan alif walaupun ia diganti dengan huruf ya. Kemudian kalimah al-furqan, di atas huruf nun ini terdapat simbol qaf lam ya. Apabila terdapat simbol qaf lam ya, ia menunjukkan bacaan tanda harus waqaf. Tetapi fungsinya di sini harus waqaf, tetapi waqaf lebih diutamakan. Kemudian kalimah kafaru. Kalimah kafaru ini di hujungnya selepas huruf waw ini terdapat huruf alif. Tapi di atas huruf alif ini terdapat satu tanda bulat bujur. Yang ini bermaksud huruf tambahan, iaitu huruf alif itu merupakan huruf tambahan yang tidak dibaca sebagai huruf mad sama ada ketika wasal ataupun bukan wasal. Jadi huruf alif ini tidak dinyatakan. Okey, jadi just menjadi sahaja kafaru. Okey, begitu. Kemudian ayat yang kelima, iaitu Allah ini sama sahaja seperti tadi, lafaz jalalah, ianya ditebalkan sebutannya bukan dilembutkan, iaitu Allah, bukannya Allah. Okey, bukan begitu. Kemudian ini alaihi, seperti tadi juga alaika, huruf lam berjumpa dengan ya yang bertanda sukun menjadi madlin, iaitu dibaca dengan bacaan yang lembut. Kemudian syai'un, syai'un ini huruf hamzah ini merupakan hamzah qata' kerana hamzah qata' kerana ini berada di belakang huruf ya. Jadi dibaca dengan bacaan yang terputus. Kemudian al-ardi, al-ardi ini merupakan al-ardi as-sama, as-sama. Okey, al-ardi ni maafkan saya, mungkin saya tersilap. Jadi sebenarnya di sini as-sama'i, as-sama'i di sini merupakan alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah ini kita haruslah memasukkan, okey. Jadi macam wala fis sama'. Dia tidak bacaannya tidak kedengaran huruf lam. Jadi kita memasukkan wala fis sama', memasukkan ke huruf yang ketiga iaitu huruf sin kerana terdapatnya tanda sabdu di situ. Kemudian ayat yang terakhir iaitu terdapat ayat yang keenam. Di dalamnya ada terdapat kalimah allazi. Kalimah allazi ini sama sahaja hamzah wasal dan kita bacaannya tidak dibunyikan huruf alif itu sekiranya kita menyambung bacaan, tetapi jika kita memulakan bacaan pada allazi maka huruf alif itu dibunyikan. Kemudian yasha'u di bawah yasha'. Okey, yasha' ataupun boleh disambung yasha'u la ilaha illa yasha'u la ilaha illa huwal azizul hakim. Di atas huruf hamzah ini terdapat satu simbol iaitu simbol jim kecil. Simbol ini menandakan tanda harus waqaf ataupun wasal. Jadi di sini dibolehkan untuk kita menyambung bacaan ataupun menghentikan bacaan dan menyambung bacaan yang seterusnya. Kemudian al-aziz wal-azizul hakim. Pada perkataan al-hakim ini sebelum huruf yang terakhir terdapat huruf ya, iaitu huruf mad asli. Apabila terdapat huruf mad asli maka dibaca panjang sebanyak 4 ataupun 2 harakat. Baiklah, itu sahaja pembentangan saya untuk hari ini. Segala yang kurang itu datang daripada saya yang lemah dan sebab kekurangan ini, dan yang lebih baik itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kerana mendengar pembentangan ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.